Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu RUU anti lompat parti ini, yang mana kita rakyat nih seolah-olah dikelirukan apabila masing-masing mengatakan bahawa mereka ada majoriti, dan cara mereka untuk mendapatkan majoriti ini membuatkan kita jadi confused, menjadikan kita ni sebagai mangsa yang mana kita seolah-olah buta dengan apa yang telah pun mereka bentangkan di parlimen, yang mana yang membentangkan RUU anti lompat parti ini adalah ahli-ahli parlimen yang ada hari ini. Tetapi sebahagian daripada mereka, termasuk mereka yang sibuk nak jadi Perdana Menteri ini, tidak masuk dalam parlimen. Mereka malah cuba untuk menolak tidak terlibat dalam isu ini. Dan hari ini mereka ini sibuk dengan cara menggunakan SD. Ini yang saya selalu pertikaikan. Jadi saya sebagai rakyat biasa, saya mengikuti sidang parlimen itu melalui yang mana kita lihat secara live, dan saya lihat bagaimana RUU anti lompat parti ini, cara fungsinya, dan akhirnya hari ini apabila saya cerita tentang isu itu, ramai yang kata kamu siapa, kamu bukan lawyer. Tetapi hari ini saya merujuk kepada kenyataan seorang yang pernah menjadi menteri undang-undang, dan kita tahu dia juga adalah peguam, dan dia juga adalah veteran UMNO yang mana hari ini menjadi ahli parlimen, yaitu Datuk Seri Azalina Othman. Jadi daripada rujukan yang mana saya lihat dia post di Facebook, yang mana juga kita lihat apa yang dia katakan di media sosial, beliau mengatakan bahawa dalam kenyataannya ahli parti sokong gabungan lain selain ditetapkan parti perlu kosongkan kerusi. Ini bermaksud RUU anti lompat parti ini, contohnya seperti mana yang kita lihat yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah pada saya salah, kerana dia mencari gabungan untuk dia mencukupkan majoriti. Contoh yang kita lihat adalah jelas apabila dia ambil SD daripada orang-orang UMNO yang nak menyokong dia. Orang-orang UMNO yang nak menyokong dia ini tadi sudah pun ada perjanjian, sudah pun mereka termaktub dengan syarat-syarat yang mana mereka tidak boleh lompat. Kalau mereka boleh pergi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ini, bermaksud mereka akan gugur, mereka tidak akan boleh lagi menjadi ahli parlimen, dan kita perlu membuat pilihan raya kecil di tempat itu kerana dia perlu mengosongkan kursi itu. Jadi ini tujuannya RUU anti lompat parti ini. Tetapi dia boleh pergi dengan en bloc. Maksudnya en bloc nih, dalam Barisan Nasional nih ada MIC, MCA dan juga UMNO. MCA boleh pergi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, ataupun MIC boleh pergi, tetapi tak boleh pergi jika mereka pula dalam tu ada perjanjian yang lain. Tetapi ada lagi, yaitu kalau mereka menggunakan parti sendiri untuk melompat, itu dibenarkan. Jadi inilah yang membuatkan apa yang telah pun dihantar oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu pada saya sebagai rakyat lihat salah. Dan apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah betul. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni mencari gabungan, yaitu komponen parti yang menyertai untuk mendirikan kerajaan perpaduan. Jangan seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, boleh kita katakan mengelirukan rakyat. Sebab itu kalau saya kata cuba menipu lagi. Karena SD ini tidak terpakai. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin masih nak menggunakan SD, bermaksud akan berlakunya apa yang kita lihat dahulu, kata-kata yang melompat dan kata-kata yang didorong dengan rasuah jawatan, rasuah duit, yang mana kita tahu harga durian berharganya berpuluh juta. Ini akan berlaku. Jadi kenapa RUU anti lompat parti ini begitu dikedaki, dibentangkan di parlimen? Adalah disebabkan yang terkena getah paling kuat waktu itu adalah UMNO itu sendiri, Barisan Nasional itu sendiri. Hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin memecah belahkan lagi UMNO dengan cuba mengambil ahli parlimen mereka yang mahu bersekongkol dengan mereka, menyokongnya. Jadi kalau dia dapat lagi, maka tidak payah kita ada RUU anti lompat parti, buang saja ke laut. Itu gunanya RUU anti lompat parti itu. Kita rakyat dah bahagia dah apabila kita dengar RUU anti lompat parti itu. Sekarang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tengok kenyataan yang dibuat oleh GPS itu sendiri. GPS juga cuba bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana
dia lebih awal mengumumkan seolah-olah GPS adalah satu kerajaan yang satu gabungan parti yang besar. Daripada GPS ini, kalau ada pemimpin-pemimpin parti Dayak itu yang hendak keluar daripada GPS, apa salahnya? Komponen parti itu pergi membantu untuk menyokong kepada komponen yang hendak Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Tapi mereka akan keluar daripada GPS itu. Tetapi untuk perseorangan mereka tak boleh lah. Ini yang mana dia cuba kelirukan rakyat. Ingat rakyat bodoh, tak tahu. Rakyat sekarang ni dah tahulah. Sebab itu gunanya parlimen itu buat live dan rakyat boleh lihat, rakyat boleh kaji semula. Yang mana kita tahu, kita juga melihat tulisan-tulisan ataupun apa yang mereka bentangkan. Jadi hari ini kenapa kita lihat mereka juga yang mana katakan ada SD, ada email SD, mana boleh pakai? Dia nak sekarang ni komponen parti bergabung. Apalah punya parti bersatu, apalah punya pemimpin PAS. Inilah sikap mereka. Belum jadi kerajaan, dah jadi pembohong. Sebab tu kalau mereka jadi kerajaan nanti, mereka menambahkan masalah. Kerajaan kita hari ini, siapa yang jadi Perdana Menteri bukan calang-calang orang. Perlu seorang Perdana Menteri yang mempunyai betul-betul kebolehan. Kalau tidak, kita akan menambah satu hutang lagi. Lepas tu kita akan ada dalam masalah. Kalau pelabur tidak yakin dengan siapa Perdana Menteri kita. Kita juga akan menghadapi masalah. Kalau pimpinan seperti PAS berada dalam kerajaan, mereka boleh sedap saja mereka jual isu kaum, isu apa semua segala ni. Tetapi nak mentadbir negara ni, kalau kita lihat pimpinan PAS yang lepas ada dalam kerajaan, apa yang mereka buat? Nak jadi menteri. Saya tanya anda di luar lah. Jika itu yang kita mahu, tak apa. Saya tak ada isu di situ. Tapi yang sengsaranya kita 5 tahun. Hutang kita makin meningkat. Pelabur tak percaya dengan negara kita ini. Dan akhirnya kita akan... Saya juga, kalau saya daripada parti Pakatan Harapan contohnya, saya juga mengkritik UMNO sebelum-sebelum ini. Tetapi sekurang-kurangnya, UMNO jika bergabung dengan Pakatan Harapan, pemimpin UMNO ada pengalaman dalam mentadbir negara. Jadi, kita boleh kongsikan cara pimpinan kita, ditambah lagi pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelamatkan kewangan negara, membuatkan ekonomi kita ini melonjak dengan baik. Ditambah lagi pimpinan-pimpinan muda yang ada dalam Pakatan Harapan yang boleh kita gabungkan, garapkan untuk kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita berada dalam Perikatan Nasional contohnya, yang memerintah, yang menjadi menteri adalah yang menjadi Perdana Menterinya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lepas tu mereka akan tarik Azmin yang kalah, Jidin kah ataupun Peja kah ataupun siapa lagi yang kalah-kalah ni untuk berada dalam kerajaan dia untuk menjadi senator lantikan. Adakah kamu mau? Ditambah lagi pemimpin-pemimpin PAS yang kita tahu memang tak boleh buat kerja. Kita lihat ada duta khas bertaraf menteri. Adakah kita mau? Dan pemimpin-pemimpin GPS yang mana kita tahu pemimpin-pemimpinnya harga ayam pun tak mampu nak kawal. Jadi inikah yang kita mau? Kita perlu perubahan. Kita tidak perlu resis, kita tidak perlu main ke isu perkauman, kita tak perlu main ke isu keagamaan. Kerana ini negara kita. Kita yang perlu merubahnya. Jika pemimpin kita ini tak betul, mereka yang bersalah. Kita rakyat akan ditekan. Jadi kita ni perlu melihat ke depan bahawa kita nakkan pemimpin yang betul. Jadi pemimpin juga harus sama-sama berjiwa besar. Pemimpin daripada UMNO, pemimpin daripada Pakatan Harapan harus menggarap untuk memperbetulkan. Kerana pada saya, kita ambil gabungan yang lebih baik daripada gabungan yang kita tahu. Daripada kita nak ambil mereka yang mainkan isu yang tidak boleh menguntungkan negara. Sekurang-kurangnya UMNO ada track record bahawa UMNO Barisan Nasional dah ada track record bahawa mereka memerintah negara. Tetapi Perikatan Nasional, apa yang mereka ada? Track record tak ada. Track record dia, Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu COVID buat pinjaman 600 bilion. Tak boleh kita nak cek sampai hari ini. Kemana duit pergi? Beli vaksin, harga vaksin yang tak sesuai dengan harga. Jadi perkara-perkara ini perlu kita lihat check and balance. Jadi dia menggunakan dana rakyat yang mana kita tahu
Yang mana kenapa PAS begitu hendak ikut Tan Sri Muhyiddin Yassin, itu perlu kita tahu. Kenapa PAS boleh menang banyak kursi? Apa yang mereka main? Apa yang mereka gula-gulakan kepada rakyat? Ini perlu kita tahu semua. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.